Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama dalam satu bacaan. Baru saja kita selesai solat fardu maghrib berjemaah. Kita baru selesai bacaan Yasin dan tahlil. Dan insya-Allah kita akan sambung program kita yang sentiasa diadakan oleh yang dianjurkan oleh Pusat Komuniti Yayasan Maghfirah. Setiap bulan akan ada sekali insya-Allah. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang ada di rumah, yang ada di live Facebook ataupun TikTok, jadi Yayasan Maghfirah sentiasa melaksanakan satu program-program yang berunsurkan dakwah, berunsurkan ilmiah sentiasa insya-Allah. Dan bolehlah sama-sama kita membantu Pusat Komuniti Yayasan Maghfirah ni dan Yayasan Maghfirah sendiri untuk mempergiatkan lagi usaha-usaha dakwah. Semoga Allah SWT memberkati harta kita yang kita sumbangkan, tenaga kita yang kita sumbangkan dan idea kita yang kita sumbangkan untuk kita berjihad di jalan Allah SWT. Alhamdulillah, seperti mana yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz siapa tadi Ustaz, nama apa tadi? Ustaz Anam. Bagus. Ustaz Anam tadi beliau mengatakan tajuk yang akan saya sampaikan ni adalah yang berkaitan dengan isu Palestin. Betul tak? Palestin. Okey, jadi insya-Allah saya tak ambil Ustaz tak ambil masa yang panjang lah. Jadi kalau semua boleh duduk dalam keadaan yang elok, semua boleh duduk dalam keadaan yang baik, insya-Allah kita akan sekejap je kita punya ni. Saya akan sampaikan yang terbaik saya boleh sampaikan insya-Allah. Boleh Semua okey? Alright. Kepada adik-adik yang dirahmati oleh Allah SWT, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini, tajuk yang diberikan kepada saya adalah Palestin adalah bumi para anbiya. Okey, kalau kita tengok balik kan, kenapa Palestin ni dinamakan dengan bumi para anbiya? Anbiya ni siapa anbiya? Nabi-nabi. Nabi-nabi, rasul-rasul dan sebagainya. Jadi sebenarnya di dalam satu ayat Al-Quran, Allah SWT menceritakan di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Apa Allah kata? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Apa kata Allah? Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya siapa tu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah sehingga kota Madinah, dan Allah SWT menzahirkan ataupun untuk menunjukkan kepada ataupun untuk memperlihatkan kepada para umat pada waktu itu kebesaran ataupun tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Kenapa setakat bawa jalan-jalan takkan itu tanda kebesaran? Betul tak? Kalau kita fikir kan, agak-agak apa berlaku pada peristiwa Isra' dan Mi'raj ni? Apa yang berlaku? Perjalanan Rasulullah daripada Mekah ke Masjidil Aqsa. Okey, adik-adik, Ustaz nak tanya, jauh tak perjalanan antara Mekah dan Masjidil Aqsa? Siapa tahu berapa jauh perjalanan? Alamak, tak tahu pula. Okey, contohlah Ustaz. Okey, Ustaz bagi contoh Okey, jauh tak kalau Ustaz kata daripada pusat komuniti Yayasan Maghfirah ni sampai ke Allahumma salli Muhammad, sampai MACD sana, jauh tak? Tak jauh kan? Betul, tak jauh kan? Okey, kalau Ustaz kata kalau daripada pusat komuniti Yayasan Maghfirah ni sampai ke IOI Putrajaya, jauh tak? Jauh kan? Agak-agak Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa ni jauh tak? Lagi jauh. Macam mana jauh dia? Kalau kita berjalan kaki, agak-agak kalau kita daripada sini sampai ke IOI tu, dekat Putrajaya tu, agak-agak bila sampai kalau kita jalan kaki je? Rasanya macam sehari semalam kan? Betul tak? Kan? Sehari semalam kita dengan kaki kita yang kecil ni, dengan badan kita yang kecil ni, betul? Nak sampai ke sana tu tak adalah dalam sejam dua, betul? Kita akan banyaklah jauh perjalanan kita tu, ada dalam separuh hari kita baru sampai kan. Tapi perjalanan kalau kebiasaan tu
Zaman Rasulullah dulu tu yang tak ada kereta, yang tak ada apa? Motor. Yang tak ada motor dan sebagainya. Perjalanan dia adalah daripada Mekah ke Madinah adalah sebulan perjalanan. Perjalanan. Perjalanan apa? Dengan unta. Zaman dulu ada kenderaan apa je? Unta. Kalau kita fikir balik kan, agak-agak perjalanan Rasulullah daripada Mekah ke Masjid Al-Aqsa tu berapa lama? Peristiwa tu berapa lama? Satu malam. Satu malam. Satu pagi. Kebiasaannya manusia ni kalau nak berjalan lah daripada Masjidil Haram kat Mekah tu sampailah Masjidil Aqsa, dia akan ambil masa sebulan. Sebulan perjalanan. Okey, kita tunggu dulu insya-Allah. Azan لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة حياة سيدنا محمد وسلم الشرف والدرجة العالية الرفيعة مقام محمد الذي وأنت إنك لا تخلف الميعاد. Okey, saya sambung boleh Alright. Macam mana perjalanan sebulan Rasulullah boleh pergi itu dalam masa satu malam? Nescaya Allah SWT yang bantu. Macam mana Allah SWT bantu Rasulullah ni untuk pergi dalam satu malam? Rasulullah naik apa? Hotel. Naik? Macam dah betul lah tapi salah. Tapi Rasulullah betul. Rasulullah ada naik satu kenderaan. Nama kenderaan tu Burak, bukan bunta pula. Burak. Burak kan? Baru teringat kan? Bagus. Burak ni adalah satu kenderaan, satu haiwan, satu binatang yang tak ada dekat muka bumi ni sekarang ni. Dia Allah SWT cipta khas untuk Nabi SAW. Perjalanan beliau daripada Mekah ke Masjidil Aqsa dalam masa satu bulan saja. Dikatakan perjalanan ataupun pergerakan burak itu adalah sepatas kilat. Siapa pernah tengok kilat? Daripada langit sampai ke bawah, pernah tengok? Agak-agak sekejap ke lama perjalanan kilat tu nak sampai? Sekejap. Jadi masuk akal tak burak tu boleh sampai ke satu tempat tu sekejap? Masuk akal. Jadi itu adalah kelebihan ataupun mukjizat Rasulullah. Jadi apa yang saya nak cerita kat sini? Perjalanan daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, Rasulullah datang ke Masjidil Aqsa, Rasulullah pun berhenti sekejap berehat. Rasulullah pun masuk ke dalam Masjidil Aqsa tu, Rasulullah semayang 2 rakaat, semayang sunat. Ni malam ni malam. Rasulullah semayang 2 rakaat.
Sebelum Rasulullah semayang tu, Rasulullah dengar ada yang mengumandangkan azan. Diriwayatkan yang mengumandangkan azan tu adalah malaikat Jibril. Lepas malaikat Jibril azankan, agak-agak kalau malaikat Jibril azan ataupun iqamah, agak-agak Rasulullah dengan malaikat Jibril ke? Tak. Rasulullah dengan siapa? Rasulullah pada waktu tu di Masjidil Aqsa tu, pada peristiwa Isra Mi'raj tu adalah bersama dengan para roh anbiya, para roh nabi-nabi dan rasul-rasul, dan juga para malaikat. Jadi kat situlah simbolik. Satu lagi lah. Maknanya kat situ yang dikatakan dengan Palestin ni adalah bumi para anbiya. Kerana apa? Di Palestin ni negara ke negeri? Negara, bagus. Palestin ni adalah satu negara yang ada padanya Masjidil Aqsa. Agak-agak sekarang ni Ustaz nak tanya, dekat Palestin sekarang ni aman tak? Kenapa tak aman? Sebab ada satu entiti ataupun satu manusia, satu golongan manusia yang sedang nak menghancurkan tanah orang lain, negeri orang lain. Nama apa? Israel. Atau daripada satu kelompok lagi, nama dia Zionis. Sebut Zionis. Bagus. Okey, jadi apa yang Ustaz nak cerita kat sini? Ustaz nak cerita kat sini adalah kenapa kalau kita tengok berlakunya peperangan ni, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada bersama dengan saya dan di live Facebook dan TikTok, kenapa rakyat Palestin ni berjuang sungguh-sungguh nak berperang dengan orang Israel ni? Sebab apa? Agak-agak Palestin ni dulu nama dia Palestin ke Israel? Palestin. Bila Israel datang? Siapa tahu? 19. Okey, kau balik 1940. 40? Ya, macam nak betul dah. 40 lah. 48. 1948. Dengar ni ni peristiwa yang paling ringkas Ustaz boleh bagi tahu dekat awak semua. Pada tahun 1948. Dulu ke semalam? Dulu jauh dia. Dulu. Bukan baru semalam cerita ni. Pada tahun 1948 ada satu kapal yang dihuni oleh beribu-ribu orang dekat atas tu. Dekat atas kapal. Siapa kat atas kapal tu? Orang Israel. Orang Yahudi. Dari mana orang Yahudi ni? Daripada negara Eropah. Ada negara Eropah tak silap Ustaz? Itali tak silap. Negara Eropah datang dengan kapal, dia minta belas ihsan dengan orang-orang Palestin. Belas ihsan sahabat. Belas ihsan. Kenapa dia nak belas kasihan dengan orang Palestin? Sebab dia ni dihalau oleh negara dia. Negara yang dia duduk tu dah dihalau. Lepas tu nak minta belas kasihan, tolonglah orang Palestin, terimalah kami ni, nak duduk ni bersama-sama dengan kamu. Agak-agak orang Palestin terima ke tak terima? Terima ke tidak? Pada hari tu terima. Kali ni betul. Kali ni betul. Dia terima. Sebab apa dia terima? Sebab kasihan. Kenapa dia kasihan? Sebab dalam Islam kita wajib tak selamatkan orang? Wajib. Dapat pahala tak kita selamatkan hidup orang? Dapat pahala. Sebab itulah Islam ni, ya Allah, agama yang paling baik. Sebab apa? Sebab pada waktu tu, kalau nak tahu, orang-orang Yahudi yang naik kapal tu, dia dekat negara, kau tak kata dia daripada Eropah, betul? Masa dia dekat Eropah tu, dia banyak melakukan kebinasaan. Dia banyak menipu, dia banyak tak dengar kata, dia banyak macam-macam lah, segala perkara yang teruk lah dia buat kat negara tu. Sebab itulah orang negara tu tolak dia pergi dekat naik bot. Pergilah kau mana nak pergi. Contoh ni ringkas Ustaz cerita. Ada lagi cerita sebenarnya. Boleh cari dekat tanya ustaz-ustaz ke, tanya cikgu-cikgu ke, apa peristiwa yang sebenar ni. Boleh? Ustaz bagi yang ringkas ni. Orang Yahudi pun datang, dapatlah duduk dekat Palestin. Dah lama duduk, lama dia naik kepala. Kan Ustaz tadi kata kan, kenapa dia keluar daripada negara Eropah tu?
Sebab kena halau sebab apa? Sebab dia jahat. Sebab dia bermasalah. Dah, dia datang dekat negara Palestin, dia pun buat masalah yang sama. Malah dia lebih teruk masa dia berada di Eropah tu. Dia dekat Palestin lebih teruk. Sebab apa? Sebab dia menganggap orang Palestin ni, oh ni senang ni nak kena makan ni. Ni senang ni nak kena tipu ni. Sampai tahap dia memerangi orang Palestin tu sendiri. Sampai sekarang ni tiba-tiba boleh ada negara yang nama dia Israel. Kenapa? Tak apa. Kenapa sampai wujud negara yang nama Israel dekat atas peta bumi? Ada nama negara Israel. Sebab apa? Sebab dia ni, orang Yahudi ni, yang jahat ni, dia pergi halau ataupun dia bunuh orang Palestin. Sekarang ni dan negara Palestin ni ataupun negeri di Palestin ni, mana yang tinggal? Nama apa yang tinggal? Gaza. Lagi apa? Dekat kawasan yang ada Masjidil Aqsa. Situ je ada. Kalau kita tengok besarnya Palestin ni lebih besar daripada Malaysia. Tapi sekarang ni Palestin tu dah jadi kecil. Sebab apa? Sebab Israel tu ambil. Agak-agak kan, Ustaz nak tanya awak semua lah. Kalau sekarang ni awak best kan? Kita duduk ada rumah kan, betul? Kita duduk ada rumah. Cuba bayangkan nanti satu hari nanti ada orang daripada tak tahu kat mana, awak tak kenal pun dia, datang, saya nak ambil rumah awak ni, awak keluar. Agak kita kata apa? Ni siapa pula manusia ni? Tak tahu ke dia ni, yang ini aku dah lama duduk rumah ni. Tak tahu, malu kan, betul tak? Tapi kalau dia datang tu dalam keadaan nak minta pertolongan, kita tolonglah. Lepas tu janganlah menganggap rumah ni rumah dia. Ni rumah kita juga, betul? Tapi tak, bayangkan Israel ni, perangai dia macam ni. Dia masuk je rumah awak. Lepas tu dia dah masuk, dia dah makan macam-macam yang awak bagi dia kan. Lepas tu dia suruh awak keluar. Kalau awak tak nak keluar, saya bunuh. Dia anggap jadi rumah sendiri. Jadi macam itulah peristiwa Israel sekarang. Agak-agak sekarang ni berlakunya peperangan ni, siapa yang bangkit? Israel. Orang Palestin tu yang bangkit. Dia nak pertahankan rumah dia, negara dia, daripada dijajah oleh Israel. Jadi kat sini siapa yang betul, siapa yang salah? Israel salah. Palestin betul. Dekat Palestin ni Ustaz nak bagi tahu, ni Ustaz nak cerita yang ni. Ustaz saja nak bagi pencerahan kat awak semua ni sebab apa? Pada ibu-ibu, ayah-ayah yang ada kat sini, yang ada dekat live kita ni, kita pupuklah ataupun kita ajarkanlah pada anak-anak kita ni yang kecil sangat ni macam yang ada kat depan saya ni. Ajarkanlah, didiklah mereka untuk mereka kenal apakah sejarah Islam pada ketika dahulu. Bagaimana Palestin ni dulunya menjadi salah satu tanah yang suci, sehingga ada nama dia Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa. Yang mana Masjidil Aqsa ni, adik-adik, tuan-tuan perempuan, adalah salah satu masjid yang apabila kita solat je di dalam dia, kita akan mendapat berapa pahala? Beribu-ribu. Beribu-ribu, betul? Di Mekah Al-Mukarramah ni Ustaz nak beritahu Di Mekah Al-Mukarramah tu orang buat haji, orang buat umrah. Siapa yang semayang dekat sana, dia akan mendapat 10,000 kali ganda pahala. Lepas tu dekat Mekah, kat Mekah lah. Dekat Madinah ada masjid apa? Masjid Nabawi, Masjid Nabi, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah bina pada waktu dulu. Siapa yang semayang kat situ, dia akan dapat pahala 1000 kali ganda. Agak-agak dekat Masjid Aqsa, kalau kita semayang, kita dapat apa? Berapa tadi? Siapa cakap tadi? Berapa? 100. Tambah lagi sebab. Tambah 100 lagi, 200. 500. Adik akhir terbaik. Dapat 500 pahala siapa yang semayang dekat dalam Masjid Aqsa. Adik-adik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sekarang ni, pada ketika ni, sebenarnya bukan pada ketika ni lagi, pada dulu lagi, Masjid Aqsa tu nak diambil oleh orang Israel. Agak-agak kita sebagai orang Islam, kita nak diam diri tak? Kita nak pertahankan, betul? Okey, kita ni jauh ni. Orang yang dekat sana, tu dekat Gaza sana tu, dia buat apa? Dia pertahankan.
Ada satu kelompok yang nama dia Hamas. Tahu tak Hamas? Ada satu kelompok yang ada satu Hamas. Dia adalah satu ataupun sebuah kumpulan tentera. Kalau kita ada polis, betul? Kita ada askar, betul lagi? Bomber semua tu kan? Jepam dan sebagainya. Bagus ya Allah. Jauh pula awak pergi bagus. Dekat Palestin tu ada nama Hamas. Hamas ni lah satu kelompok yang sedang mempertahankan Gaza dan sekarang ni sedang berperang dengan Israel. Jadi kalau awak semua nak tahu siapa? Ada orang nak ikut berperang. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu akbar. Takbir. Sama-sama Ustaz, takbir. Allahu akbar, sebut macam tu boleh? Okey, Ustaz sebut sekali Takbir. 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 Adik-adik yang dirahmati oleh Allah sekalian, apa yang orang-orang Palestin ni kalau dia perang, kenapa dia nak berperang tu? Dia nak dapat apa? Dia nak dapat kebebasan. Satu. Yang kedua, apa dia? Dia nak dapatkan harta di balik, betul? Yang ketiga apa? Yang ketiga ni yang Ustaz nak bagi tahu dekat adik-adik semua dan tuan-tuan dan puan-puan semua. Orang Palestin ni ataupun Ustaz nak fokuskan dekat yang nama dia Hamas ni. Dia macam tentera lah untuk Palestin. Dia ni sanggup nak pertahankan, nak berjuang, nak merelakan nyawa dia ni untuk menegakkan Islam. Sebab apa? Sebab dia nak mati syahid. Alamak Ustaz, syahid tu apa pula Ustaz? Saya tak tahulah. Siapa tahu syahid ni apa? Mati terus masuk syurga. Mati terus masuk syurga. Ni akhir ni ada bagus ni akhir ni. Kawan-kawan bagus juga. Syahid ni apa? Syahid ni adalah satu anugerah yang Allah berikan kepada manusia yang terpilih. Untuk dia ni, kalau mati je dia, tak payahlah nak kafan, tak payah, nak solatkan, tak payah, nak mandi pun tak payah. Terus tanam je. Agak-agak lepas tanam dia buat apa? Masuk syurga. Lepas tanam dia buat apa? Agak-agak dia kena soal tak dengan malaikat mau? Tak. Terus masuk syurga. Sebelum daripada nak masuk syurga tu, dia kena kiamat dulu. Okay? Dia duduk dekat dalam kubur ke ataupun dia hancur berkecai sekalipun, beliau tu ataupun orang yang mati di jalan Allah ni, yang dapat anugerah syahid ni, dia akan berada di dalam taman-taman syurga sebelum nak masuk ke syurga terus. Ke akhirat nanti dah tahu dah, destinasi terakhir dia adalah syurga. Kita ni yang bukan syahid ni, kita kena buat apa? Sebelum lepas dah mati, kita kena solat, kita kena mana boleh setengah lagi. Kita disolat, kita orang solatkan kita, bukan kita solat dah mati ni. Orang solatkan kita, orang mandikan kita, banyaklah proses. Dekat dalam kubur nanti kalau orang tanam kita dalam kubur, kena soal pula dengan malaikat Munkar Nakir, bagus. Nakir. Lepas tu pula nanti ke akhirat nanti Allah nak suruh berkumpul kat padang mahsyar, nak kena tengok segala amalan. Payah tak? Sangat payah. Tapi orang yang mendapat syahid, yang mati di jalan Allah ni, orang yang akan mendapat syahid ni, maka dia akan mati tak payah nak melalui semua fasa tu. Mati je dia, kena bunuh je dia, mati je dia, masuk ke dalam syurga Allah SWT. Itulah yang orang Palestin sekarang ni hendakkan, selain daripada tanah dengan Islam tersebut ditegakkan. Faham tak? Jadi seperti mana dalam ayat Al-Quran Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 154, selepas daripada ayat ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin, Allah kata apa? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Allah kata apa? Janganlah kamu katakan orang-orang yang mati syahid, mati di jalan Allah ni syahid lah kan, betul? Janganlah kamu menganggap, jangan kamu kata, Allah kata kepada manusia ni yang tak syahid ni lah, ni yang kita ni yang tak syahid ni, yang tak mati lagi ni,
Jangan kamu katakan orang yang mati tu dekat Palestin sana tu, yang dibunuh, yang dibom, yang dihancurkan badan dia, yang dihancurkan rumah dia, yang dia ni kalau jumpa balik dah tak ada rupa dah, sebab dihancurkan oleh bom-bom yang dihantar oleh Israel tu. Jangan kamu katakan dia tu mati. Allah kata, Ustaz, dah hancur dah badan, dah tak bernyawa dah, nafas pun dah tak ada dah, takkan nak kata dia hidup? Tengok Allah kata apa? Bal ahya walakin la tash'urun. Bahkan sebenarnya dia orang tu bukan mati, tapi dia orang tu hidup. Hanya kamu je yang tak perasan. Allah kata hidup. Kenapa orang syahid tu kan mati? Hidup itu adalah rohnya tu hidup. Roh dia tu Dia boleh berjalan-jalan. Bukan. Boleh jalan-jalan pandai Roh dia tu hidup. Hidup daripada sudut apa? Hidup daripada sudut dia ni sangat gembira dengan kematian dia. Sebab apa? Dengan adanya kematian bagi diri dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan qalbun salim, hati yang sangat tenteram, sejahtera. Ni memenik ni atau jangan tekan sampai Israel. Boleh? Jadi insya-Allah apa yang Ustaz sampaikan ni, yang Ustaz nak ceritakan ni adalah untuk nak bagi semua maklum tentang apa peristiwa yang berlaku pada hari ini. Kenapa sangat kita nak mempertahankan Palestin ni? Kenapa sangat kita nak memperjuangkan isu ni? Kerana kita tahu apakah peristiwa di sebalik ni. Boleh? Saya nak Ustaz nak tutup dengan satu hadis daripada Imam Tirmizi. Rasulullah SAW sebut, barang siapa yang mati dalam keadaan dia mempertahankan keluarga dia, mempertahankan rumah dia, mempertahankan tanah dia ataupun harta dia, barang siapa yang mati dalam keadaan dia mempertahankan agama dia, tu paling penting sekali. Rasulullah kata apa? Fahuwa syahid, maka dia syahid. Boleh? Kenapa Rasulullah kata macam tu? Kenapa Ustaz nak sampaikan begini? Sebab apa? Sebab di Palestin sana, mereka yang ada dekat sana tu sedang memperjuangkan apa? Memperjuangkan tanah. Tengok Rasulullah cakap betul ni. Apa yang Rasulullah sebut ni, dia orang tengah buat sekarang ni. Dia orang mempertahankan negara dia orang, dia orang mempertahankan keluarga dia orang, dia orang mempertahankan agama. Itu yang paling penting. Apa janji Rasulullah kepada orang-orang ni? Syahid. Jangan kata orang yang kat sana tu mati katak. Tak, bukan. Orang yang kat sana tu, dialah menjadi bukti betapa Islam ini mengajarkan untuk mempertahankan agama. Sebab apa dia mungkin kita ada antara kita yang kini last mungkin ada antara kita yang fikir peperangan ni mula dia sebab orang Palestin lah mula dulu. Dia yang serang dulu Israel. Dengar ni dalam satu hadis Rasulullah sebut, umirtu an uqatilan nas an tashhadu an la hatta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah sebut, aku ni Allah SWT menghantar aku ni atau memerintahkan aku untuk memerangi manusia. Macam mana pula Rasulullah ni suruh kita ni perang manusia lain? Tak. Maksud memerangi manusia kat sini adalah apabila orang serang kita, kita boleh serang orang tu balik. Israel dah berapa lama dah serang Palestin? Bukan 3 bulan dik. Saya cakap apa tadi? 1948 kan dia duduk. Lepas tu ada berlaku masalah. Maknanya lama cerita ni. Dah lama dah dia hancurkan negara Palestin dan sebagainya. Tapi disebabkan dia buat macam tu lah, barulah Islam menentang. Memang betul lah Islam ni kerja dia untuk berperang je, untuk menghancurkan manusia. Dah lama dah orang Yahudi tu tak boleh nak menetap dekat Palestin. Sebab apa? Sebab Islam ni, apa nama Islam ni nak perang je? Tak. Islam ni prinsip dia Allah dah ajar dah, Rasulullah dah ajar dah. Kita ni akan bertindak kalau orang yang mulakan dulu. Kita jangan nak senang-senang pergi. Dosa besar kita bunuh orang, walaupun orang tu orang kafir, walaupun orang tu orang bukan Islam. Tapi kita
akan mendapat syahid kalau orang tu nak mulakan peperangan kat atas kita dan kita pertahankan dengan kita memerangi dia juga. Faham? Jadi konsep dalam Islam ni adalah mempertahankan diri. Orang panggil self defense. Tak adanya Rasulullah nak senang-senang kata perang. Oh ni perang. Ni tak dengar perang. Tak. Siapa yang dalam sejarah Islam pun, siapa peperangan yang berlaku dalam sejarah Islam adalah sebab apa? Sebab musuh tu yang mulakan serangan. Maka kita pun boleh mulakan serangan. InsyaAllah Allah SWT akan memberikan kita pahala syahid. Dan apa yang saya sampaikan ni adalah untuk makluman kita, sedar diri kita ni, ya Allah, aku ni ada terasa apa-apa tak bila sahabat-sahabat aku dekat Palestin sana tu sedang memperjuangkan tanah yang suci yang disebutkan di dalam Islam. Aku ni ada rasa apa tak? Paling tidak kita ada rasa, ya Allah, kesiannya dengan orang yang kat sana. Ya Allah, andai katalah ada satu seruan untuk aku pergi ke sana, diseru oleh pemerintah untuk memperjuangkan, aku akan bersedia, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa aku, ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapaku, ya Allah. Wahai ibu bapaku, terimalah. Ini adalah kata-kata orang dia, orang yang sedang memperjuangkan Palestin kat sana. Dia kata, wahai ibu ayah, ampunlah dosa aku kalau aku sedang dalam keadaan berdosa kepadamu. Kau doakanlah aku untuk aku mempertahankan agama dan negara ini daripada bahana dan bahayanya tentera musuh. Itu adalah orang-orang yang ada dekat sana. Kita macam mana? Jadi insyaAllah sama-sama kita muhasabah. Kita jadikan ini adalah salah satu anjakan paradigma untuk kita duduk sejenak. Jangan kita nak asyik main je. Kita duduk, kita fikir, kalau besar-besar macam aku ni, tengok ni macam adik ni kan, kecil je kan. Bayangkan tak suci dah muka ni, akan dipenuhi dengan darah-darah. Sebab apa? Kalau aku berada di sana, adakah aku akan memperjuangkan benda yang sama diorang perjuangkan? Kita fikir balik. Untuk yang tua-tua, yang besar-besar ni, kita fikir balik, insyaAllah. Adakah kita dalam keadaan yang sangat selesa ni, kita boleh, oh tak naklah aku ambil tahu tentang Palestin. Tak, jangan Jadi insyaAllah itu saja daripada saya. Apa yang baik itu datang daripada Allah. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa yang baik itu datang daripada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'ati fa min nafsik. Dan apa yang buruk itu daripada Allah SWT. Dan apa yang buruk itu datang daripada diri aku sendiri, dan hakikatnya adalah daripada Allah SWT. Aqul qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Lepas menang. Okey, ya Allah, cantik soalan ni. Tapi itulah, Ustaz macam nak habis sebenarnya. Ustaz suka sangat. Ustaz suka sangat dengan soalan adik. Alhamdulillah. Adik apa nama adik? Malin. Amalin. Okey. Saksi Saksi semua. Adik Amalin tanya soalan ni sebenarnya sedang menjentik hati kita. Kenapa andai Palestin menang, adakah kiamat dunia? Yang pertama sekali, Islam akan menang di akhir, di hari yang nak dekat-dekat kiamat. Ustaz nak beritahu. Allah Ustaz, kalau Islam menang, mana hari nak kiamat dah. Tak nak bagi Islam menang. Kalau kita fikir macam tu kan. Dengar ni Ustaz nak beritahu. Sebelum ni Ustaz rasa Ustaz ada beritahu dalam ceramah-ceramah Ustaz sebelum ni. Siapa yang akan melihat kiamat? Allah. Tak. Kita ni, antara manusia ni, siapa yang akan melihat hari kiamat? Orang kafir. Ustaz Yus kita beritahu. Orang kafir. Kalau orang Islam ni macam mana lah yang menang tu? Allah akan matikan semua orang Islam, supaya orang Islam ni tak akan merasa ni bahaya atau bahananya hari kiamat yang Allah sediakan ni pada hari terakhir dunia ni. Jadi kepada orang Islam kat sana, untuk soalan adik ni, janganlah kita berfikir kalau Islam menang kiamat kita. Tak, kita kena bersyukur kepada Allah SWT kerana kerana Islam menang kiamat. Sebab apa? Sebelum kiamat tu Allah SWT akan mencabut hati ataupun nyawa orang-orang yang beriman. Semoga kita lah di kalangan orang tersebut. Dan Allah akan membiarkan orang-orang kafir yang kufur kepada Allah SWT, yang tak nak dengar cakap Allah, orang suruh sembahyang tak nak sembahyang, orang suruh ikut Islam tak nak ikut Islam, akan merasakan bahana hari kiamat tersebut. Jadi itulah jawapan kepada soalan adik Amalin tadi, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.